Sebuah istana berabad-abad lamanya yang telah dilupakan selama beberapa dekad. Perjalanan kita hari ini membawa kita ke kawasan pinggir Perancis, di mana kami menemui sisa-sisa sebuah istana abad ke-17 yang sunyi. Chateau ini adalah milik keluarga Chantil. Dahulu merupakan lambang kemegahan, kini seolah-olah masa terhenti. Sebaik sahaja kita melangkah melepasi pintu gerbangnya, kita seolah-olah dibawa ke dalam dunia keanggunan yang telah pudar. Walaupun kami telah membuat penyelidikan secara mendalam, kami tidak dapat mengetahui banyak tentang keluarga Chantil yang pernah menjadikan istana ini sebagai rumah mereka. Mereka sangat berpengaruh dan terkenal pada zaman mereka, tetapi kekayaan mereka secara misteri telah lenyap, meninggalkan legasi yang dahulunya berkembang, kini terbiar begitu sahaja. Bagian dalam istana ini sangat terpelihara dengan baik. Bilik tidur utama masih menempatkan katil kanopi merah yang megah. Berpindah ke ruang makan, sebuah meja oak panjang yang dikelilingi kerusi bersandar tinggi terbentang merentasi ruang tersebut. Berhampiran ialah ruang tamu dengan sebuah piano grand, sedia untuk konsert yang tidak akan dimainkan lagi. Setiap bilik adalah gambaran masa lalu, dari perpustakaan yang dipenuhi buku berkulit-kulit hingga ke ruang tamu yang dihiasi perabot antik. Istana itu, walaupun sunyi, adalah kapsul masa yang memelihara intipati zaman yang telah lama berlalu. Sertai kami ketika kami menyelami masa lalu yang menarik di istana ini, di mana setiap sudut mendedahkan kisah yang menanti untuk diterokai. Selamat kembali semua ke Bros of DK. Saya Leslie, saya berada di belakang kamera. Seperti biasa, kita ada Sir Danny. Halo semua. Dan hari ini kami sedang merakam sebuah istana yang luar biasa di negara Perancis, di tengah-tengah kawasan terpencil. Kami baru saja melalui tempat ini, dan kami benar-benar terkesima. Ya. Malangnya, kami tidak tahu banyak tentang penduduk yang pernah tinggal di sini. Satu-satunya perkara yang kami temui ialah nama keluarga orang-orang ini ialah Chantin. Chantin, ya, nama yang sangat Perancis. Dan dengan melihat struktur tempat ini, kami percaya bahawa ia telah dibina sekitar tahun 1700-an. Nampak seperti sebuah istana yang sangat lama. Iya, sudah pasti. Saya rasa kita kini berada di ruang bawah tanah, di kawasan yang nampaknya seperti dapur, betul? Ya, lebih kurang ya, saya. Sangat primitif. Ya, saya rasa ini kawasan dapur lama. Ya. Sebab di tingkat atas ada kawasan dapur baru. Tapi saya suka perapian tu. Ini mungkin masih asli dari zaman istana ini mula-mula dibina. Kemungkinan besar. Saya suka tiang-tiang di sini seperti yang Anda boleh lihat. Wah ya, sawang laba-laba sudah ada di merata-rata tempat ini. Ia telah ditinggalkan untuk beberapa lama. Dan satu ciri menarik tentang tempat ini, tentang perapian ini, ialah semua asap selama bertahun-tahun telah menutupi siling dengan lapisan hitam yang tebal. Ya. Anda boleh lihat bahawa bilik ini memang banyak digunakan untuk memasak. Sepanjang Tahun-tahun. benar. Ada tak? Oh, tidak. Sebelum kita masuk ke bilik lain, tunjukkan juga di sana. Saya rasa semua haiwan yang mungkin mereka tangkap ketika memburu akan digantung di sini, di dinding. Ya, ini seekor itik. Dan mungkin lebih banyak haiwan pernah ada di sini. Ya, ada satu lagi. Dan seekor burung kecil. burung kecil. Itu bukan untuk dimakan, kan? Tidak. Oh, itu menyedihkan. Tapi ya, kemungkinan besar mereka hanya akan gantung semua burung di sini. Saya rasa seluruh dinding ini akan dipenuhi. Ya, besar. Ini juga kita banyak lihat di Perancis. Ya, ia seperti kuku rusa. Mereka buat penyangkut kot dan juga rak senapang daripadanya. Ya, kita pernah lihat ini di museum. Dengan penyangkutnya bersebelahan. Untuk memegang senapang di tengah. Ya, Ia benar-benar gila. Ya. Saya rasa ada sesuatu juga dalam bilik ini. Oh ya, di sudut sana. Kalau awak pergi tengok di sudut tu, Danny, awak akan nampak. oh ya, saya perlukan seekor itik lagi.
Dan saya rasa yang ini diawet. Saya akan sentuh sekejap. Ya, saya rasa semuanya diawet. Ya, wow. Lihat lapisan sarang labah-labah di bawahnya. Malah ada kulat di atasnya. Ya Allah. Itu memang gila. Itu memang gila. Oh, tersadung pada sesuatu. Saya suka gaya binaan dalam bilik ini. Saya cuma cakap, Ya. rasa macam ini sebuah kapal. Oh, mungkin sebab tingkap di sudut sana. Ya, dan salep di ceiling. Ini mungkin pernah menjadi sebuah kapel pada masa dahulu. Ya, ada juga sebuah lukisan kecil di dinding sini. Oh tidak, itu cermin. Ya, cuma cermin. Dan saya juga melihat kabinet bangunan itu. Saya tak tahu. Itu cuma salah satu tekaan saya. Mungkin betul. Tempat ini telah Diubah sesuai besar-besaran. jadi. Semua kunci pun masih tergantung di sini. Tempat ini hampir tidak disentuh sejak bilik bawah tanah ini ditinggalkan. Dan semuanya ditulis di sini. Semua kunci ada di sana. Oh wow, tunggu. Saya baru saja nampak. Lagi banyak di bawah sini. Ya Tuhan. Kadang-kadang saya tanya diri sendiri, bagaimana kita terus jumpa tempat-tempat macam ni? Ada satu soalan yang saya juga selalu nampak di bahagian komen. Mari tengok bilik di sini. Ini adalah ruang masuk ke tempat ini. Dan ini satu-satunya pintu yang membawa masuk ke dalam rumah. Untuk selebihnya, tiada apa-apa di sebelah lain tempat ini. Saya benar-benar suka gaya ruang masuk ini. Ya memang cantik. Ya. Di dalam istana ini, mereka mengecat ceiling dan dinding. Ia bukan sekadar kertas dinding, Anda. Ia benar-benar dikat dengan tangan. Boleh ke saya tunjukkan apa yang saya nak cuba tunjuk? Ini lebih kepada gaya Itali. Anda jarang nampak benda ni di Perancis. Betul? Tapi kita semakin dekat dengan sempadan, jadi mungkin ada sedikit pengaruh yang melintasi sempadan. Itu juga mungkin. Dan mereka terus ambil alih. Apa yang kamu nak tunjuk dulu? Benda di sebelah kamu? Burung pegar. Wah, tengoklah tu. Saya rasa ia disangga di sini. Ya, ia hampir tidak dapat berdiri. Wah, mesti ada orang yang memburu. Ya, memang gila betul. Semua. Pulu-pulu muka itu. Pada mulanya, saya sangka ia adalah seekor merak. Tetapi kemudian saya lihat dengan lebih dekat dan saya nampak bahawa ia adalah seekor ayam pegar. Dan saya sangat suka seluruh pokok di sini. Dan saya tak pernah lihat gaya seperti ini sebelum ini. Itulah yang saya hendak katakan. Ia adalah cermin kecil di bahagian atas. Biasanya yang begini ada cermin besar. Yang ini cuma cermin yang sangat kecil. Saya rasa ini warna-warna gelap. Ya. Dan kita akan lihat gambar-gambar anjing dan lukisan-lukisan. Mereka pencinta haiwan, ya. Jaket dan kot juga masih tergantung di sini. Wah. Kemudian kita ada pintu depan. Dibuat dalam gaya gerbang, seperti yang anda boleh lihat, ia telah rosak sedikit demi sedikit dari masa ke masa. Ya, bagian bawah istana ini semuanya dalam bentuk gerbang. Ya, dan mungkin ia untuk menyokong struktur itu sendiri. Ya. Wow. Ada lampu gantung yang indah tergantung di sini di tengah. Ia besar. Ini memang betul-betul seperti istana. Ya, ia juga memang sangat lama. Ya, mungkin juga dari zaman awal tempat ini. Ya. Semua sarang laba-laba di bawah sini. Oh iya, memang banyak. Benda di atas tanah. Ya. Ya Allah, mana nak tunjuk kat sini dulu atau... Oh, mari kita tunjuk yang itu dulu. Ada seekor burung kecil yang diawet. Sangat kecil. Oh, wow. Sudah tentu, orang-orang ini juga sangat beragama. Memang begitu. Jika ia adalah sebuah istana dari tahun 1700-an, memang banyak unsur keagamaan di tempat ini. Oh ya, sudah pasti. Saya rasa ini adalah kendi wine, kalau saya tidak silap. Tapi air, ini juga digunakan untuk mengangkut air. Saya rasa... Oh iya, betul tu, Danny. Mereka juga ada penutup di sini, atau sesuatu. Saya tak tahu untuk apa benda itu. Saya pun sama. Tapi memandangkan ini sebuah istana, dan istana ini terletak di Perancis, sudah tentu anda juga boleh menjangkakan ada bilik simpanan wine di tempat ini. Ia adalah bilik bawah tanah yang agak besar di dalam istana ini. Ya, ia memang sangat besar. Ia masih berbau seperti wine. Danny. Ya. Nikmatilah.
Mereka memang menghasilkan wane mereka sendiri di tempat ini. Tengok saiz tong-tong itu? Ya, sudah tentu. Kalau kau pergi lebih dekat ke sana, ada juga alat penekan di sudut itu. Wah, itu besar betul. Kita selalu nampak benda tu di Portugal, tapi di Perancis, saya jarang jumpa. Ya, maksud saya, hampir setiap rumah ada benda ni di Portugal. Betul tu. Ia sangat biasa sebab lebih mudah untuk memerah anggur. Ya, tengok tong besar-besar kat sini. Ada 1, 2, 3, 4 tong macam ni dalam bilik bawah tanah ni. Dan di sini, kita juga boleh lihat lengkungan yang menyokong struktur istana ni. Ya, tiang ni yang menyokong semuanya. Wow, gila betul. Saya dah jatuh cinta dengan tempat ni. Ya. Okey, jom kita pergi. Saya cuma nak tengok ni sekejap. Mungkin ini... Oh, ada katalog dalam ni. Oh, tengok tu Danny. Ini buku kecil dengan karya seni. Okey. Tak banyak yang tinggal daripada pemilik lama, walaupun begitu. Beberapa perkara kami Cuba cari dokumen, tapi kami tak jumpa apa-apa. yang khusus. Ia agak kosong. Dan di sini kita ada gaya lengkungan dengan tangga di sebelah ini menuju ke tingkat atas. Sebelum kita naik tangga, ada juga rak kecil di sini dengan tongkat dan payung mereka bila hendak keluar. Dan di sana saya nampak sebuah peti kecil di sudut dan saya sangat berminat nak tahu apa yang ada di dalamnya. Malangnya tiada apa-apa. Cuma sekeping surat khabar. Baiklah. Dan ini akan membawa kita ke tangga. Lihat tangga yang cantik ini yang menuju ke tingkat atas. Mari kita naik perlahan-lahan. Saya suka pagar pada tangga ini. Pagar ini atau pagar itu? Pagar ini adalah pagar. Ya, ini bilik yang lasak. Dan sekali lagi, Itu adalah pengaruh Itali. Kerana unsur seperti ini memang biasa dilihat dalam gaya Itali. oke, jadi mungkin keluarganya juga sedikit berketurunan Itali. Chantain bunyinya sangat. Ia sangat Perancis. Tapi ia juga boleh jadi. Lihat ini. Maaf, seperti yang Leslie tunjukkan, ini sebenarnya bukan. Ini untuk kerusi bergerak mengelilingi. Kita akan lihat kerusinya. Ya, di bagian atas. Tingkat. Kemungkinan besar orang yang tinggal di sini sebelum ini sudah berumur dan tidak dapat naik tangga itu. Dengan baik lagi. Lihat sini, dinding ini dan tingkap di dalamnya. Ya, agak cantik. Ya. Dan seperti yang Dani tunjukkan sebelum ini, segala-galanya memang dicat di sini. Ya, memang gila sebab semuanya betul-betul dicat dengan tangan. Sangat cantik. Malah bahagian-bahagian ini yang anda sangka, oh tidak, ini sebenarnya kayu. Saya sangka ini juga dicat. Baiklah. Dan di sinilah kita sampai ke tingkat pertama istana ini. Wah, betapa cantiknya lorong ini. Saya suka tangga ini. Ya. Dan semua sudut yang dicat kerana seperti semuanya dicat, dinding, siling, Dan semuanya. Dan kemudian juga di tengah sini ada lampu gantung yang tergantung menghiasi bilik ini. Sedikit lebih kecil daripada yang di bawah tetapi masih sangat elegan. sangat cantik. Saya rasa ia sangat sesuai dengan lorong ini. Ya, dan biasanya anda selalu nampak tangga berputar. Jadi yang ini agak berbeza sedikit. Ya, tapi kalau istana ini dibina pada tahun 1700-an, pada masa itu ia tidak begitu biasa. Memang betul. Lebih biasa membina yang seperti ini. Batu besar. Tangga. Ya, ini memang batu sepenuhnya. Wah, seperti yang Anda boleh lihat di lantai. Ini akan tahan selama-lamanya. Ya. Saya juga ada jam datuk di sini, di lorong. Ia agak rosak. Ia bukan musnah, cuma sudah reput. Ya. Seiring masa berlalu. Pintu separuh tergantung. Saya tak akan buka. Tapi dulu ada jam datuk yang indah berdiri di sini. Wah. Cuba tengok juga pintu-pintu yang akan membawa kita masuk ke dalam bilik-bilik. Ya. Memang. Seperti istana. Tepat sekali. Saya sedang mencari perkataan itu, Encik Dani. Selamat datang ke ruang makan. Betapa indahnya bilik ini dalam. Rumah ini. Saya nak jujur, saya pun tak tahu nak tunjuk ke mana. Pertama Mari kita lihat pada siling. sekali, sebab Siling ini sangat menakjubkan.
Saya boleh nampak segala-galanya di siling ini dicat di antara palang-palang. Ya, rasa macam mereka ada butang emas kecil. Ya. Dan sekarang saya terfikir, saya pernah melihat siling yang hampir serupa di sebuah tempat Itali yang saya rakam di Istana Itali. Saya akan pautkan di sini. Sangat menarik. Ia hampir sama dengan yang itu. Saya suka kerana titik-titik emas itu kelihatan seperti bintang. Jadi, Ya. iya kelihatan. Sangat. Hebat. Sungguh sangat bagus. Mari kita mulakan di sebelah sini dulu. Ya. Jadi mari kita lihat apa yang ada di sini. Kita ada sebuah almari atau kabinet berdiri di sini dengan topi pemilik terakhir. Ini kelihatan seperti topi yang dia akan pakai dengan bulu di tepi. Sarang labah-labah di atasnya. Dan saya rasa ini mungkin salah seorang pemilik tempat ini. Ya, dia muncul beberapa kali beberapa gambar. Ya, lihat lelaki ini, dia Nampak sangat. bergaya dengan misai dan janggutnya. Dan itu salah seorang anak perempuan atau cucu keluarga pemilik tempat ini. Bau wine sangat kuat di sini. Dan saya? Rasa ia disebabkan oleh botol-botol pecah yang ada di sini. Ya, bilik ini memang berbau wine. Malah lebih kuat daripada bilik simpanan wine. Ya, betul. Ia memang agak gila. Saya rasa sebotol telah pecah. Pasti. Di sini dulu ada sebuah lukisan, tapi malangnya ia sudah tiada lagi. Mungkin mereka telah keluarkan beberapa barang. Saya rasa mereka ambil barang berharga dan kenangan orang-orang itu. Saya suka Indiana Jones ini. Kulit, topi, malah pokok ini masih berdiri di sini. Itu palsu, adakah? Benar? Ini adalah tumbuhan sebenar. Oh maaf, ibu saya ada yang sama di bilik airnya, dan itu palsu. Itu. Sebab itu saya sangka ia palsu pada mulanya. Tidak, ia memang asli. Sebenarnya ia adalah salah satu cabang, mungkin dari luar, yang mereka tanam di sini. Ada beberapa lukisan menarik di belakangnya juga. Lihat lelaki-lelaki itu. Ya, agak sukar untuk tunjuk kerana... Kulit? Tapi ia nampak macam kartun. Saya juga nak tengok di sini. Oh, itu memang penuh dengan semua barangan porselin penting yang saya guna. Wah, yang itu memang cantik. Ya, mestilah. Itu asli. Apa yang awak jangka? Ada jatah kecil di belakangnya. Okey, jadi saya mau awak tunjukkan langsir dalam bilik ini. Ia bukanlah terlalu mewah, tapi saya memang suka sangat. Ya, ia ringkas saja. Ringkas tapi elegan. Ya. Ya, tengok, perebutan dah mula di sini. Ya. Oh, ini sebenarnya kertas dinding dah ni. Tidak, ini adalah kertas dinding. Ya, itu adalah kertas dinding yang sedang mengelupas. Kau nampak tak? Ya, saya rasa itu bukan kertas dinding, sebab cat itu sedang mengelupas. Oh ya. Saya rasa mereka cuma cat di atas sesuatu, macam kertas. Ya. Ini semua kertas dinding. Ya. Itu benar. Saya rasa mereka cat semula. Ya, mungkin mereka letak kertas dinding di siling, lepas tu cat atas kertas dinding tu. Semua kertas dinding ni terkuping, tengok. Pada langsir tu. Pegang. Jangan bagi ia pecah. Ya Allah. Cuma berhati-hati semasa menyentuhnya. Ya, oh ya, sedikit. Ia sedang tumbang. Tak mau buat begitu, tapi mari kita fokus pada rubah sekarang. Ya, ada seekor rubah yang diawet berdiri di sini. Dia Nampak sangat. kelakar. Danny, Ya, memang begitu. Sangat kelakar. saya suka yang itu. Saya cuma tolak sikit je, tapi saya dah betulkan balik. Dan tengoklah muka dia yang kelakar tu. Saya memang suka sangat. Gigi dia pun nampak. Ya, saya suka keasliannya. Ya, nampak sangat cantik di dalam bilik ni. Dan di sini anda juga boleh lihat, macam ia sedikit tercabut sebab ia tidak diletakkan dengan betul di sini. Tak. Tapi sekarang ia sudah betul. Wow, tapi sentuhan yang paling ringan. Ia akan jatuh. Berkecai. Cuba tengok buku ini, Danny. Bukankah ini benar-benar luar biasa? Ya. Saya tak sabar nak buka. Ia nampak macam buku agama. Ya, saya tahu apa itu. Apa itu? Saya cuba untuk memahaminya. Ya, saya nampak bahawa itu adalah lambang salib Order of Christ di sini. Okey, biar saya tengok. Itu kemungkinan besar adalah sebuah Bible. Oh, Ya, buku itu memang sangat lama. dan kalau saya tak silap, Ia masih dalam bahasa Latin. ya ini nampak seperti bahasa Lapin. Oh, ia juga ada muzik di dalamnya untuk choir.
Jadi ini adalah sebuah Bible kan? Bukan, itu. Apa namanya? Boleh awak buka? Pada muka surat kedua buku itu? Secara literal, saya rasa ia sesuatu seperti saya tak tahu nama misal Romanum. Jadi ia digunakan di gereja. Inilah yang dibaca oleh padri. Oh, jadi padri tidak membaca daripada Alkitab. Tidak. Saya tak tahu. Tidak. Padri tidak membaca dari Alkitab. Wah, Alkitab hanya dibacakan dalam petikan-petikan pendek di gereja. Inilah yang dibaca oleh padri. ini. Adalah frasa atau perkara yang dikatakan, Wah, ini memang. sebab itulah dia ada semua tanda ini. Jadi? Sebagai contoh, dia tahu bahawa dalam ini, ia adalah bahagian kedua misa. Ini adalah bahagian lain. Jadi, itulah sebabnya. Ia mudah seperti ini, jadi anda boleh terus terbalikkan sahaja. Ya, tapi coba lihat saiz buku ini. Saya benar-benar menikmatinya. Ia sangat cantik. Saya akan letakkan semula dengan berhati-hati di sini. Ini sepatutnya tidak berada di dalam tempat ini. Dan kemudian kita ada meja makan. Saya tak pasti berapa ramai orang yang pernah tinggal di tempat ini, tapi nampaknya ada 6 kerusi di sekeliling meja. Mungkin sebuah keluarga besar Tinggal. di sini. Malah ada satu lagi haiwan di tengah-tengah meja ini. Tapi saya tak boleh bawa balik. Saya rasa ini Firaun. Ferret. Firaun. Oh, ferret. Firaun. Ferret itu namanya. Ya. Wah, keadaannya tak begitu baik. Tapi tidak, memang tidak. Ia comel, ia bagus, ia ada tarikannya sendiri. Dan kemudian di atas meja, sekali lagi, ada lampu gantung yang indah tergantung di sini. Wah, semuanya nampak asli dari rumah ini. Ya. Mari kita lihat di sebelah sini. Oh, Danny, ini dia. Kami baru saja berbual di lorong tentang lelaki dengan kolar anjing itu. Dan di sini Anda boleh lihat, ini adalah lelaki yang kita juga baru sahaja lihat dalam gambar lain bersama salah satu anjingnya. Tepat sekali. Wah, itu memang cantik. Itu memang cantik. Saya suka tali yang tergantung di sini juga. Ya, biar saya tunjukkan. Hanya sebagai hiasan. Ya, tak lebih dari itu. Ia tidak mempunyai fungsi di situ. Ya. Tidak sama sekali. Dan perapian itu sendiri telah digunakan dengan kerap selama bertahun-tahun. Plat belakang telah retak di sana. Sungguh gila. Dan ia sepenuhnya diperbuat daripada kayu. Ya, Anda juga boleh lihat bahagian berwarna keemasan di hadapannya. Ia sangat cantik. Dan kemudian, sudah tentu, kita telah lihat, ini sangat kerap di Prancis. Kita tidak tahu kenapa, tetapi anjing ini, patung anjing ini, sering muncul semula di tempat-tempat terbiar. Jika Anda tahu, adakah ini mempunyai tujuan khas di Prancis, atau adakah ia hanya haiwan kebangsaan atau sesuatu? Ya, atau nama atau apa-apa, supaya kita boleh Google. Ya. Sebab ia memang banyak muncul di Perancis, terutamanya dalam bentuk porselin. Ya, betul. Dan yang ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah kami lihat setakat ini. Ia memang cantik. Dan di belakangnya, cuba lihat cermin itu. Memang luar biasa. Saya suka ukiran dari sisi hingga ke atas. Ya, dan di atasnya ada 2 singa. Danny. Ya, sangat cantik. Oh, wow. Malah ada potret keluarga di sini. Ini pasti salah satu keluarga terdahulu yang pernah tinggal di sini. Ada gambar yang sangat lama di sini. Biar saya tengok bahagian belakangnya. Pertama, tak banyak yang diberitahu. Tidak, memang tak banyak yang diberitahu. Mari kita letakkan semula di tempat asalnya. Sudah pasti salah satu keluarga yang pernah tinggal. Ini, Istana? kerusi berlapik yang indah. Juga kelihatan sangat-sangat lama. Ya, Anda boleh lihat bahawa sandaran tempat duduk ini telah digunakan berkali-kali selama bertahun-tahun. Dan di atas sana, kita ada gambar semua kanak-kanak ini. Lukisan, saya rasa. Bukan gambar. Oh, ini gambar kecil. 1971. Bukan, 1931 saya rasa. 31 ya? 31 dia ni. Saya tak boleh nampak dari sini. Saya kecil. Wah, itu dah lama. Ya. Ya Allah. Ya, benda tu. Saya juga. Suka Tanglong ini. Ya. Itu nampak macam dari zaman pertengahan. Ya, memang dari zaman pertengahan. Ini adalah untuk sebatang lilin. Ya. Telah diubah suai untuk menggunakan elektrik. Anda juga boleh nampak wire di tengah-tengahnya. Ya, mereka hanya pasang kemudian dengan wire.
Semua tempat ini wujud sebelum elektrik dicipta. Jadi mereka terpaksa ubah suai seluruh tempat itu. Bagi pemasangan elektrik. Betul, saya cuma ingin tahu apa yang ada di dalam sini. Ya, sudah tentu. Lebih banyak pinggan dan gelas. Sudah tentu. Dan kemudian, mari kita lihat kerusi ini di sudut sini juga. Yang itu, Saya sukakannya. ya sedikit. Sedikit repot, tetapi gambaran di atasnya. Ya, saya nampak istana di sini. Saya nampak kawasan bandar di sini. Orang. Wah, memang cantik. Baiklah, bersiap sedia kerana sekarang kami akan bawa anda ke bilik yang luar biasa lagi. Ikut saya. Saya alu-alukan anda semua ke dalam ruang tamu tempat ini. Cuba lihat bilik ini. Ia sangat cantik. Pertama sekali, ia sangat besar. Siling putih. Ya. Dan ia hanya, entahlah, ia terasa. Selesa. Ia agak gelap, tapi terasa selesa di sini. Terasa hidup. Saya suka tarikan utama bilik ini. Mereka ada grand wing. Piano. Di sini. Ini bukan piano Grand Wing. Piano ini, jika ia mempunyai dua nama yang berbeza, saya tidak pasti yang mana satu. Oh, ini adalah piano Petit Grand atau adakah? Hanya. Sebuah piano Baby Grand? Saya tidak pasti. Yang mana? Yang mana satu? Okey, menarik. Ini juga dipanggil piano ruang tamu. Ya, mungkin. Sebab ia muat di sudut ruang tamu. Ya. W. Hoffman. Ia tertulis di sini. German? Ya, Jerman atau Belanda. Oh, itu. Hampir ditala. Ia masih dalam keadaan yang sangat baik. Dan ia juga kelihatan seperti agak baru. Saya tak akan kata begitu, tapi ia memang dalam keadaan yang sangat baik. Ya, Ia dalam keadaan yang baik. Ya. itu betul. Saya suka. Iya. Sangat cantik. Malah, Itu. nota musik ada di sini. Ya. Ya Allah. Bakar. Tajuk. Negro kecil. Negro. Ya. Dan di sini kita juga ada sebuah patung seorang wanita yang berdiri di atas piano. Betapa indahnya ekspresi itu. Ya, indah mungkin tidak, tapi ia memang pelik. Memang pelik. Patung-patung dan haiwan-haiwan taksidermi di rumah ini semuanya mempunyai ekspresi yang pelik. Semuanya, ya. Saya terlupa untuk tunjukkan yang satu ini di sudut. Sebuah lukisan yang cantik. Jadi ini banyak memberitahu kita tentang orang-orang di sini. Mereka sangat berseni, mereka suka musik, mereka suka seni. Mereka menghias rumah kami dengan cara begitu. Betul, dan juga sangat beragama. Awak lihat Oh ya, dalam. di sudut itu. Ya, biasanya Anda tidak melihat begitu banyak gambaran keagamaan di Prancis, tetapi rumah ini mempunyai banyak. Ya, rumah ini mempunyai banyak. Dan selain itu ya, saya baru saja terhantuk pada perapian. Selain menjadi artis dan pemuzik, mereka juga suka keluar ke ladang untuk memburu haiwan dari semasa ke semasa. Itu aktiviti yang biasa dilihat di kastil-kastil di Prancis. Rusa ini dah tak seperti dulu. Keadaannya teruk, sangat reput. Saya rasa dia jauh lebih elok semasa dia masih hidup. Betul. Wah, tengok perapian ni, Danny, saya suka sangat. Ia hampir sama dengan yang di ruang tamu, ruang makan. Tapi yang ini dihias sepenuhnya dengan fleur de lis. Simbol Prancis. Sejenis simbol Prancis. Sebenarnya ia bukan simbol Prancis. Ia cuma Louis. Ia disebabkan oleh Raja Prancis kerana ia dipanggil Louis. Ramai Raja Prancis dipanggil Louis, tapi itu bukanlah perkara utamanya. Perkara utamanya ialah ia menjadi simbol Prancis kerana nama raja tersebut. Itu. Sebab ia dipanggil. Fleur de lis. Ya, tapi saya memang suka dan ia sangat cantik. Ya, saya suka sebab saya yang menghiasnya. Malah masih ada sekeping kayu di dalamnya. Ya, yang besar. Wow. Dan kemudian di atasnya kita ada pendiangan, kita ada cermin, dan nampaknya seseorang telah memecahkan di sini dan mematahkannya. Ya. Dan sekarang, Saya kena bagi tahu siling ni lagi cantik daripada ruang makan. ia ada di bawah sana. Cantik betul cara mereka cat semua ni. Ya, mesti ambil masa yang lama. Dan tengok, kat tengah-tengah ni, ada juga CF atau CT kat situ. C, F, T, C, C, T, F. Ya, mungkin itu. Ya. Ada 3 huruf. Ya. Champagne.
Nama keluarga. Ya. P, saya tak tahu. Dan F, saya juga tak tahu. Mungkin lebih kepada nama keluarga kerana mereka akan Berkumpul. bersama dan ya. Dan ya, ini sangat indah. Ini pasti masuk dalam senarai chandelier paling cantik yang pernah saya lihat. Wow, ia memang berbeza saya nak tengok. Ya. Memang berbeza sebab warnanya hitam dengan emas. Ya. Ia memang berbeza. Saya memang suka sebab kontras itu. Ya. Ya, betul. Memang sama. Ia bukan seperti chandelier kaca yang besar. Tidak. Ia hanyalah chandelier yang sangat elegan tergantung di sini dalam bilik ini. Ia memberikan banyak karakter. Wow. Boleh kita pergi ke sudut itu dulu? Ya, sebab saya. Sudah pun menunjuk. Anjing lain yang tergantung di dinding. 1916. Wah. Ini saya rasa adalah salah satu anjing yang mereka ada. Nampak macam Jack Russell. Cantik. Jack Russell memang anjing pemburu yang bagus kan? Betul, memang betul. Jadi kemungkinan besar Dan di sini kita ada gambar dua gadis muda yang pernah tinggal di tempat ini. Wah, saya suka melihat gambar-gambar yang cantik itu. mereka nampak sangat menawan di sana. Ada beberapa perkara di atas sini, pasu yang pecah ini. Ia juga pernah berada dalam keadaan yang lebih baik. Ya. Ia sangat menakjubkan. Dan juga ada burung yang diawet di sana. Apa dia? Oh, itu tengkorak rusa. Baiklah. Dinding ini diperbuat daripada baldu atau seumpamanya. Tidakkah awak rasa ada Sesuatu. tapestri yang hilang atau sesuatu? Saya tak tahu sebab semua dinding memang macam tu. Oh ya. Sekarang gila. Bila awak sebut, ya, semua dinding memang macam tu. Menarik. Saya rasa awak patut tunjuk juga langsir yang ada di sini. Ini pun, sekali lagi, tak ada yang istimewa sangat. Ya, ini cuma langsir, tapi warna merah terang. Ya, memang sesuai. Bilik ini. Mereka pandai bermain dengan warna dalam bilik ini. Dan kemudian meja di sini, kami dulu bermain kad. Anda boleh lihat semua permainan masih di atas meja. Dari salah satu permainan terakhir yang saya mainkan, The King. Ya. Saya juga suka kerusi-kerusi ini. Ya. Sandaran belakangnya hampir menyerupai palang tangga, yang mana sangat cantik. Maksud awak kerusi sembayangan? Bukan palang tangga. Ia adalah sejenis sandaran belakang kerusi. Okey, saya tak biasa dengan yang itu. Barang kentik? Ya. Dan di sini ada satu lagi meja baldu untuk bermain kad. Dan yang itu boleh dilipat. Saya rasa... Oh ya, hati-hati dengan gambar itu. Awak rasa gambar itu ada apa-apa? Saya rasa mungkin ada set catur di atasnya sebab kita pernah nampak sebelum ini. Ya, meja Perancis memang banyak macam tu. Jadi kalau awak lipat ini, oh tidak, ini cuma meja kopi biasa. Dan kemudian, oh, Ia pun sama rata. Kalau awak gabungkan ya, ya, kita memang boleh tunjukkan. kita boleh lihat Ya, milik awak. terbaik untuk cuba. Ya, kita boleh. Nampak ya, tapi ia boleh dilipat. Bersama dan menjadi seperti meja biasa. Ya, baiklah, biar saya tunjukkan gambar ini juga. Wanita ini mungkin salah seorang penghuni juga. Nampak cantik dan... Ya, yeah, Tidak, ini. baldu. Ya. Ya, biar saya letakkan ini semula. Sebab awak selalu tinggalkan semuanya di tempat asalnya. Si cantik kembali ke atas meja. Sementara awak, Letak. benda-benda itu. Semula, saya cuma nak tunjukkan lukisan kecil di sudut sini. Rasa macam ini cuma keratan daripada sesuatu. Mereka cuma ambil ini dari suatu tempat. Ya, wow, Danny. Hebatnya bilik ini. Itu memang bilik yang menakjubkan. Saya mahu tinggal. Di sini, ya. Wow. Okey, biar saya bawa awak melalui sini. Dan kemudian kita masuk ke lorong. Oh, hati-hati. Ada sarang laba-laba di atas kepala awak. Ya, memang selalu ada sarang laba-laba di tempat macam ni. Sebab Tak ada siapa datang.
Saya? Okey, saya okey. Okey, cuma nak Tolong awak. sebab tiada siapa datang ke tempat-tempat macam ni. Kita je yang datang sini. Ya. Oh, bangku ni macam kerusi yang kita baru je nampak tadi. Ya, kerusi yang sama. Dan yang ni ada banyak lagi warna sebab yang satu lagi cuma warna sepia aje. Yang ni ada... Reka bentuk dia lagi gila. Saya suka. Saya suka. Alat muzik, oh ya, memang penuh dengan barang. Awak tahu apa namanya dalam bahasa Inggris? Bangku, Bukan alat muzik itu. tambourine. Tamborin, saya Tambourine. tak pasti, tapi ya, saya rasa betul. Perkataan yang sama dalam bahasa Belanda. Sama. Perkataan dalam bahasa Portugis. Sebab itu saya cakap begitu ya. Kod ini pun tergantung di sini daripada orang yang ada gulungan bulu biri-biri di dalamnya. Sangat cantik. Dan saya jemput anda masuk ke dalam bilik ini. Danny, wah, itu Adalah satu. lampu hiasan. Ya. Itu menakjubkan. Saya agak terkejut apabila saya pertama kali melihat yang ini. Ya. Tapi Benny jelaskan kepada saya bahawa yang ini sebenarnya untuk meja biliar anda. Saya akan... Lihat dengan lebih dekat. Memang betul sebab meja biliar akan berada di bawah sini. Ini akan jadi macam... Ya, saya tak tahu nak panggil bilik ini apa. Tapi bilik biliar? Ya, ini memang bilik biliar. Memang kami akan guna seluruh meja ini. Awak boleh nampak kayu biliar di sudut ini. Oh ya, sudah tentu. Saya pun belum perasan lagi benda tu. Wah, ya Allah. Saya pun tak perasan bangku ni juga. Kau kena tengok betul-betul dalam bilik. Itu. Bangku itu. Cantik. Lihatlah bangku ini. Saya tak pernah nampak yang seperti itu sebelum ini. Dibalut sepenuhnya dengan upholstery kulit. Saya suka naga yang mereka ukir di situ. Oh, itu. Sangat rosak. Tapi, iya, Sangat menakjubkan. Ya. sedang runtuh. Beberapa botol minuman keras. Apa gunanya bilik biliar tanpa minuman keras yang bagus? Betul. Leslie, hati-hati. Maaf, saya agak kekok hari ini. Ya. Satu perkara yang awak sebut tadi tentang chandelier tu. Ya. Dan hanya untuk tunjukkan kepada orang ramai bahawa ini memang sesuai untuk tempat ini dan dibina khas untuk tempat ini. Anda juga boleh lihat di atas ada satu kad dan ia tertulis Daud dan ada gambar seorang raja. Raja bagi? Ya. Dan jika anda lihat seluruh ceiling ada seperti simbol kad, ya, hati, sekop. Semanggi? Semuanya. Bilik ini ialah bilik permainan. Ini tepat sekali. Ya Allah, kalau suatu hari nanti aku memiliki sebuah istana, aku mahu bilik permainan itu. Itu Menakjubkan. Itu perincian kecil yang anda sentiasa boleh temui di tempat-tempat ini jika anda melihat dengan teliti. apabila saya melihatnya, saya rasa, wow. Kredit kepada Danny kerana nampak perkara itu. Itu memang bagus. Pemegang langsir. Ya, wow. Dan kemudian kita ada satu lagi perapian di sini dengan corak fleur de lis padanya. Yang ini juga ada plat belakang yang cantik. Ya, dan awak nampak tak simbol tu yang macam huruf A dan seakan-akan payung? Oh, ya. Kau nampak tak? Ya, aku nampak. Ada lagi simbol macam ni di seluruh rumah. Oh ya, itu memang simbol yang sama. Tengok, ada kompas di sini, ada lampu kalau aku tak silap, dan ada huruf A di situ. Atau mungkin sebuah pembaris atau sesuatu, aku pun tak pasti. Oh ya, ini mungkin macam Simbol kartografer. atau sesuatu. Tak ada idea. Perapian itu telah digunakan dengan kerap. Ya. Saya hanya membayangkan pada masa dahulu, perapian itu dinyalakan. Orang bermain biliar di sini, minum konyak, hisap rokok besar, cerut. Itu pasti sangat indah. Dan ada juga piano di dalam bilik ini. Dan yang ini berbeza. Di dalam istana ini ada 3 piano. Yang ini berbeza daripada yang satu lagi kerana ini dipanggil piano segi empat. Ya. Ia hanya untuk diletakkan di sudut atau sesuatu. Ini hanya untuk bermain muzik. Contohnya, mereka sedang bermain biliar dan mereka hanya memainkan muzik. Ini bukanlah untuk gaya atau apa-apa. Ia bukan piano istimewa, hanya piano biasa untuk dimainkan. Ia bukan sekadar hiasan. Sebenarnya, ia boleh digunakan oleh semua orang. Mungkin. Ya, tidak banyak digunakan, tapi lebih daripada bilik. Mungkin. Ya. Mesti seronok duduk di hadapan sini. Kau rasa tempat ini masih ada? Oh ya. Ia dari Paris, 1827, Danny, piano ini. Berusia 200 Tahun, semua orang. Wah. Saya juga suka kerusi-kerusi ini. Saya belum sebutkan lagi tapi. Ada satu lagi perkara yang saya nampak, Danny. Kalau awak tengok di bawah piano tu,
awak akan nampak mereka buat sejenis harpa di dalamnya. Ya, itu biasa. Itu untuk pedal. Ya, awak. Tahu apa fungsi pedal-pedal itu? Pedal-pedal itu menguatkan bunyinya. Tidak, pedal-pedal itu sama ada menahan atau menarik chord-chord itu. Jadi, sebagai contoh, jika Anda tekan satu pedal, tekan yang itu. Oh, bunyinya jadi lebih lama. Ya. Nada yang lebih panjang. Jika Anda tidak menekannya, Anda dapat satu nota. Lihat. Dan ia berhenti. Saya faham maksud Anda. Ya. Saya tak main piano. Jadi awak pun. Jangan. Itu cuma perkara yang saya tahu. Ya. Saya suka musik. Saya juga ingin tunjukkan pintu ini. Setiap pintu di tempat ini mempunyai reka bentuk yang mewah. Ya, Sangat berbeza daripada tempat lain. Saya tak pernah nampak macam ni. sekali lagi. Dani sangat-sangat Itali. Ya. Sentiasa. Saya selalu nampak benda macam ini di tempat-tempat di Itali. Tempat Perancis biasanya tak ada benda ni. Banyak pengaruh Itali. Wow, tahan nafas anda. Sebab sekarang kita akan masuk ke bilik yang luar biasa. Di sebelah sini kita ada salah satu bilik tidur di tempat ini dan ia teramat cantik. Ini adalah katil syurga. Dan inilah sebenarnya sebab kenapa saya nak datang ke tempat ini. Saya nampak gambar katil ini dan saya terus terfikir, jom lawat tempat ini dan rakamkan. Sebab ini memang luar biasa. Boleh bayangkan tidur kat sini, Danny? Ya. Benda macam ni jarang jumpa. Tak. Setahu saya, benda ni cuma ada di tempat seperti ini di Perancis. Ia memang cantik. Ya, memang cantik. Boleh saya? Ya, sila pusing, tunjukkan. Saya akan mulakan dengan cermin ini. Besar. Cermin. Maksud saya, bingkai dia lebih besar daripada cermin. Tapi, Nampaknya ada banyak cermin di tempat ini. Oh, ada kerusi yang cantik. Dan ia juga ada ruang simpanan di bawah sini. oh, Ya, ada beberapa kotak dan ada tangga. lihat ke sana. Ya, hebat. Saya rasa ia lebih kepada kerusi tandas yang kita ada di sini. Oh, saya suka ini. Ya. Ia seperti tali besar yang tergantung di situ untuk memegang langsir. Tapi langsir itu sudah lama usang. Ya. Ya, memang hebat. Langsir itu cantik. Tanpa langsir ini, bilik ini hanya akan menjadi bilik tidur yang biasa dan sederhana. Tetapi ia mengubahnya menjadi karya agung. Ya, dan bilik tidur ini mempunyai warna merah terang seperti ini. Seperti yang Anda boleh. Lihat di skrin, ia sangat cantik. Saya rasa nak terjun masuk sini dan tidur. Tengok katil tu masih lagi kemas. Cadar katil tu masih ada lagi. Nampak macam baru je digunakan. Saya suka katil tu sendiri juga dengan ukiran-ukirannya. Wow, jadi tunjukkan di sebelah sana ada nih. Beberapa patung ditinggalkan di situ, atas meja sisi katil. Oh, saya suka yang di belakang lilin ini. Sangat cantik. Ya. Dan juga kertas dinding di bilik ini pun sepadan. Ya. Saya suka langsir ni. Langsir ini kalau saya tak silap dipanggil langsir swag. Okey. Ini dia. Mereka buat 3 lengkungan di atas ini. Sebab itu ia dipanggil swag. Raisin hayunkan langsir. Ya. Ia seakan-akan Imperial Napoleon. gaya. Di sana pun ada gaya yang sama. Wah, ia cantik. Dan bahkan almari pakaian direka seperti itu dengan lambang senjata di dalamnya. Saya akan lihat kalau ada pakaian yang masih tinggal di sini. Oh, tak ada. Hanya ada lampu malam yang sangat menarik. Baiklah, mari kita tutup ini. Baiklah, ke sebelah sini. Aduh, matahari ini. Maaf. Saya cuma nak cakap, bahagian ini tak banyak. Ia agak tunggang langgang. Cuma meja, tulis saja. Meja tulis yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Mari kita lihat jika saya boleh membukanya. Ada sebuah lukisan di dalamnya. Wah, okey. Dan ada juga kawasan sinki di sini dalam bilik mandi. Ya, ini mungkin salah satu bilik terakhir yang digunakan di tempat ini. Ya. Itu ala Prancis. Pengaruh, Sinki. itu sangat. Prancis. Dan bilik ini juga sangat Prancis. Wow, okey. Saya suka yang ini.
Kebanyakan bilik di tingkat ini memang kosong seperti yang anda boleh lihat. Tapi ada satu bilik di bahagian belakang sini. Itu agak menarik. Sekali lagi, pengaruh Itali dapat dilihat di sini. Dan ini adalah lukisan shilling yang sangat cantik di dalam bilik ini. Saya memang suka yang ini. Cantik sangat. Memang luar biasa. Bagian tengah ini dengan seruling dan nota muzik. Ya, memang luar biasa. Dan kemudian, di belakang, di sana, Anda boleh lihat bagaimana tempat ini semakin rosak. Kita tidak tahu tarikh ia ditinggalkan, tetapi sudah ada beberapa kerosakan pada yang ini. Itu kulat hitam, jadi ia sudah lama berada di situ. Mari kita jangan lama-lama dalam bilik ini. Tak elok untuk kesihatan. Okey, Di tingkat atas, mari kita naik. Saya rasa seperti pemilik tempat ini bila berjalan naik ke sini, wah, ia memang sangat cantik. Tangga ini memang luar biasa. saya suka sangat. Cuba tengok saja, ia nampak macam kau berada dalam kubu atau sesuatu. Kita memang macam berada dalam kubu, tapi Indah. lihat, saya agak ceroboh hari ini. Ya, awak memang sangat ceroboh hari ini. Dan di sini adalah kerusi lift tangga milik pemilik terdahulu, seperti yang anda boleh lihat. Itu memang kerana mereka sudah mengalami masalah berjalan dan tidak boleh berjalan lagi. Pernahkah awak menggunakan salah satu daripada ini? Tidak. Saya tak tahu macam mana benda ini berfungsi. Kamu cuma duduk, tekan butang untuk turun atau naik. Ya. Itu saja, semudah itu sahaja. Semudah itu sahaja. Lihat ini, Dani. Chandelier yang tergantung di tengah-tengah sini. Tapi sebelum lihat chandelier ini, saya perlu tunjukkan list ceiling yang menahannya. Wah, Ia sangat cantik, dia ada burung. Ya. Dia ada macam titik-titik warna merah di merata tempat. Dan Yang menahan chandelier ini memang. sangat cantik. Ini adalah satu karya untuk dilihat dan dikagumi. Ya, sudah pasti. Dan ini juga dalam warna dan gaya yang sama dengan lorong ini. Dan ia saling sepadan serta melengkapi antara satu sama lain dengan begitu baik. Ya. Sekarang, bila awak cakap. Ya, betul. Kalau awak datang ke sini, saya ada gambar nak tunjuk pada awak. Saya rasa ini bahagian luar tempat ini. Nampak macam majlis perkahwinan. Tengok semua orang berpakaian cantik. Wah. Nak pergi ke sebelah sini dulu? Ya. Dekat sini, pintu-pintu dia macam kecil. Ya, sentuh ceiling. Tingkat atas ni memang kecil sangat. Ya. Dah nampak barang atas lantai. Boleh saya tunjukkan? Ya, sudah tentu. Oh, ada banyak gambar dan barang-barang di sini. Dan itu lelaki yang sama. Oh ya, inilah dia Danny. Ya Tuhan, dia nampak sangat bergaya. Oh, ini dia lagi bersama dengan seorang kanak-kanak. Ini adalah beberapa gambar yang menakjubkan. Malah ada seseorang dalam pakaian tentera. Oh. Saya sangat suka yang ini. Dan yang ini juga. Dia kelihatan seperti sedang melukis. Dia adalah seorang pelukis. Ya, dia. Adalah orang yang sedang melukis. Wah, oke. Dan di sini Anda boleh lihat dia semasa muda. Dan di sini Anda boleh lihat dia semasa tua. Ya, di ruang makan tadi, ada gambar dia sedang melukis dengan seorang kanak-kanak di sebelahnya. Awak ingat? Ya, tengok yang ini. Itu cantik. Wow. Dia pelukis lukisan-lukisan di dalam rumah itu. Itu sangat cantik. Jadi ini mungkin istana pelukis. Atau apa? Pemuzik, artis. Ya, semua sekali. Mari kita tunjukkan bilik ini. Ini nampak seperti bilik kanak-kanak. Oh, kulat di sudut itu memang jelas kelihatan. Ya. Malah ada beberapa boneka tangan tergantung di dinding. Saya pernah ada satu macam itu dulu. Saya tidak pernah ada. Saya tak pernah memilikinya. Lucu untuk ditonton. Ada orang yang boleh buat dengan sangat baik. Ya. Gambar-gambar anak-anak, seorang bayi. Ya. Senyum macam itu. Nampaknya iya. Orang yang sama tapi sepanjang usia. Ya, evolusi orang ini boleh dilihat di seluruh tempat ini. Meja sisi katil dengan beberapa buku masih di atasnya. Oh, saya suka buku-buku kecil ini. Dan bunga-bunga ini juga adalah bunga sebenar. Ya. Ya, buku-buku kecil itu memang luar biasa kan? Ya, memang sangat sempurna di situ. Oh, tunjukkan katil dulu sebelum kita teruskan.
Kita ada katil kayu tradisional di sini. Katil kayu oak yang tebal dan indah. Sangat tipikal untuk Perancis. Boleh saya? Anda boleh lihat. Ukiran. Saya suka warna kayu ini juga. Anda boleh lihat urat-urat kayu di dalam sini. Dan sudah tentu, laci yang sepadan di sebelah sini, beberapa barang hiasan di atasnya. Danny, itulah dia. Ya, itulah dia. Ini satu lagi gambar. Saya rasa mungkin ini dia semasa muda. Tahun. Nampak. Sedikit seperti Dia. Saya tidak pasti. Saya tidak tahu. Itu semua adalah couple di sini. Lihatlah itu, sangat menarik. Satu kejutan kecil. Oh, banyak petua HS. Handphone. Oh, bunyi-bunyi itu. Oh, itu wanita yang sama. Ya, itu wanita yang sama. Ya Allah, yang ini pun hebat juga. Danny. Tak mungkin. Madame Joseph Chateau. Itu. Catatan kematiannya? Itulah wanita yang berkaitan dengan tempat ini. Ya. Awak bergurau, kan? Wah, Catatan kematian orang ada di dalam tempat ini. Jadi mungkin dia yang meninggal dulu. Ya. Kemudian suaminya. Oh, itu memang gila. Kau kena buat dengan cepat. Ya. Saya rasa kebanyakan bilik di tingkat atas sini dah tak ada apa-apa sangat. Ya. Ada katil yang selesa di sana, di sudut itu. Ia agak cantik. Lihatlah kerusi yang ada di sini. Ia sudah banyak digunakan, tapi ia memang cantik. Aduhai. Ya, lihat. Ia bermula dengan naga. Dan kemudian, naga itu juga diukir di sini. Danny. Dan ia semakin terkopek. Dan ada seekor singa di tengah-tengah sini. Ya, ia telah digunakan banyak kali. Ia semakin rosak. Wah. Itu sebuah kerusi. Ya. Aduhai. Dan ada beberapa bag di sini yang kelihatan seperti milik seorang doktor. doctor's bag. Yeah, definitely. Dan kemudian satu lagi, piano. Dan ini adalah yang terakhir, dalam. Rumah ini, ya, Ya, Dan. yang terakhir di istana. Dan sekali lagi, ini adalah piano yang berbeza daripada yang lain. Dan ini dipanggil piano profesional. Ini adalah, Piano profesional. ya, disinilah Anda berlatih. Disinilah Anda. Bermain. Ya. Lebih. Nota, bunyi, semuanya lebih sempurna. Oke, ini dibuat oleh Maison Artistique di Paris, sudah tentu. Oleh D. Obel. Wah. Dan buku-buku itu juga sangat menarik. Yang ini dari tahun 1909. Ilustrasi. Ilustrasi. Buku-buku itu adalah ilustrasi tentang Yeah, of perkara zaman dahulu. Oh, wow. Oh, ilustrasi. Saya dah banyak kali tengok benda ni di Perancis. Ini bukan majalah tuh. Oh ya, saya. Saya rasa ini yang lain, sebab saya rasa ini menggambarkan yang berbeza. Perkara, oh ya sama, saya tak tahu. Sebab saya pernah nampak dalam majalah, tak pernah dalam buku. Saya rasa ini adalah koleksi semua majalah yang digabungkan. Awak nampak seseorang? 9 Oktober 1919. Ya, baiklah. Jadi ini adalah jilid pertama. Dan ini jilid kedua tahun 1916. Ya Allah. Tapi saya cuma nak tunjukkan sekejap. Ya, sudah tentu. she was. Saya rasa semuanya adalah perkara bersejarah dari zaman dahulu. Saya rasa saya nampak seorang jenderal. Ya, ini berkaitan ketenteraan, nampak? Ya, gambar sudah tentu. Perang Dunia Pertama 1916. Wow. Dan juga ada gambar yang ditinggalkan di sini. Danny. Gambar yang sangat lama. Gambar yang sangat lama di sini. Suka betul. Kita hanya ada bahagian itu sahaja untuk ditunjukkan. Apa yang patut kita lakukan? Dan saya sedang mengetuk pintu itu. Ya, banyak bilik di dalam istana ini agak berselera. Dah tak begitu cantik lagi. Ya, saya pun tak tahu apa yang berlaku. Malah tempat ini pun rasa agak berselera. Mungkin ada seseorang yang masuk ke sini untuk mencari sesuatu. Ini macam kawasan meja kerja. Dan kemudian di hujung sini, kita masih ada satu bilik yang menarik. Ia masih Nampak dalam. keadaan yang agak baik. Ya, tengok pada perapian itu, ya.
ukiran besar, fleur de lis, segala yang anda boleh bayangkan. Ya, sama seperti di bawah. Ya. Saya juga suka jam ini yang terletak di atas sini. Datuk saya ada yang sama seperti ini. Ya, jam kuarza. Ia sangat popular. Ya. Dan kemudian, kamu juga patut tunjukkan cermin itu, Danny. Oh, wow. Saya suka reka bentuk Bunga-bunga itu. pada cermin. Itu sangat luar biasa. Sangat cantik. Dan sebuah katil sederhana di dalam bilik ini. Namun, saya memang suka pintu di sebelah sana. Iya. Sama seperti pintu masuk. Ya, hebat. Dan mari kita datang ke sini sekarang. Ini adalah bilik yang agak besar di tempat ini. Wah, ini hampir sama besar dengan ruang makan dan ruang tamu. Ini. Sangat besar. Tapi ia lebih berfungsi sebagai loteng, seperti yang Anda semua boleh lihat. Ya. Oh, ada gambar yang diletakkan tegak di sini. Nampaknya dia memakai uniform. Iya, secara umum. Ya, saya rasa dia pernah dalam tentera atau sesuatu macam itu. Wah. Ada beberapa barang antik di sini. Jadi, kerusi berlapik seperti yang Anda boleh lihat. Ya, tapi tak banyak. Ada beberapa chandelier di sana. Ya, semua chandelier tergantung di sana. Di dinding, di ceiling. Saya masih nak tengok di tingkat atas. Danny. Ada tangga dan saya rasa ia menuju ke menara istana, ke bahagian paling tinggi. Ini dah tingkat 4 ni kan? Ya, kami tak tunjuk setiap sudut, kami abaikan beberapa menara dan beberapa benda sebab ia terlalu besar dan ada bilik yang kosong saja. Dan kami tak nak video ni jadi terlalu panjang. Ya, awak nampak dari luar yang tempat ni. Memang sangat besar. Tapi kebanyakannya kayu dan benda-benda seperti itu. Jom kita masuk ke sana. Banyak barang antik. Ya, mereka ada banyak barang lebihan yang mereka gunakan untuk menghias istana itu. Ini untuk kuda. Ya, kereta kuda. Penjual kuda. Orang-orang ini, mereka mempunyai banyak hobi, seperti yang Anda boleh lihat. Sudah tentu, kerana mereka sangat kaya, mereka mempunyai banyak masa lapang. Jadi mereka boleh melakukan banyak perkara. Wah, anda juga boleh naik ke atas bumbung. Saya baru perasan sekarang. Macam itu, bumbung-bumbung itu. Aduh, ada juga tingkap kecil untuk keluar. Tapi janganlah kita mempertaruhkan nyawa kita. Hari ini dengan Itu. Saya benar-benar seronok meneroh ke tempat ini. Ia adalah satu pengembaraan yang luar biasa bagi saya. Saya harap Anda juga menyukainya. Danny. Ya, sudah tentu. Ini seperti sebuah istana yang luar biasa. Saya sangat bersyukur untuk yang ini dan saya sangat gembira kerana kami dapat mendokumentasikannya. Dan jika Anda suka, sila tekan butang suka pada video, langgan saluran ini dan tulis komen tentang apa pendapat Anda mengenai tempat ini. Jadi, lihatlah lelaki di belakang kamera, Encik. Dani, terima kasih. Kerana merakam, bro. Sama-sama. Dan dalam keterangan, ada juga beberapa pautan untuk menyokong Bros of DK dan membantu kami mengembara ke seluruh dunia untuk merakam tempat-tempat seperti ini. Dan juga ikuti kami di media sosial kerana kami memuat naik kandungan tambahan di sana. Jadi, jangan lupa tengok ya. Terima kasih banyak kepada anda semua. Jumpa lagi minggu depan dalam episod yang menakjubkan. Selamat tinggal. Saya sayang anda. Selamat tinggal.